Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Untuk video kita pada kali ini, saya hendak kembali menyentuh tentang ketiadaan beras tempatan dekat pasaran yang saya kira memang tak tahulah. Mungkin dalam masa terdekat ini pun, kita masih lagi gagal untuk menyaksikan beras tempatan kembali dekat pasaran. Dan sekarang ini, pelbagai pihak telah mula untuk menuding jari antara satu sama lain. Tetapi itulah dia persoalannya. Sampai bila? Kita intro dulu. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Saya rasa anda pun dah naik jelak untuk mendengar tentang ketiadaan bekalan beras tempatan dekat pasaran pada ketika ini. Kalau ada pun, ianya melibatkan jualan-jualan rahmah ataupun jualan-jualan madani. Itu sahaja. Itu pun dengan jumlah yang sangat-sangat terhad kalau nak ikutkan. Tetapi dalam keadaan biasa, dekat kedai runcit ke apa-apa, ke pasar raya ke, tak kira kecil atau besar, memang kita tak jumpa langsung dengan bekalan beras tempatan ini. Saya tahu, ada anak papa cuba kata, dah adalah beras tempatan. Tetapi sampai kesudah, bila kita tanya kedai mana yang ada itu kan, kat mana kedudukannya, kita tengok betul kita ada, sampai kesudah mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Sebab memang betul, memang tidak ada langsung bekalan beras tempatan dekat pasaran pada ketika ini. Carilah dekat celah mana sekalipun, memang tak ada. Dan benda ini mendatangkan kepelikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab basically-nya, orang kata apa, pengeluaran padi beras tempatan ini taklah begitu bermasalah. Nak kata kita ini kemarau teruk? Tak juga. Ini biasalah, tak tahu equinox. Dan kemudiannya nak kata kita ini tengah darurat? Tak ada pula. Perang? Tak ada pula. Tetapi masalahnya, oleh kerana pengeluaran padi dengan beras tempatan ini macam biasa, sepatutnya bekalan beras tempatan pun macam biasa. Tetapi langsung tak ada dekat pasaran. Dan bekalan beras import pun nampak gayanya macam cukup pula kan. Padahal kehadiran beras import dekat tempatan ini sekadar untuk memenuhi keperluan rakyat Malaysia. Sebab secara asasnya, beras tempatan ini berangkumi 70% keperluan rakyat tempatan. Seluruh rakyat Malaysia ini kan ada 30 juta lebih ini, 70% akan dapat makan bekalan beras tempatan. Selebihnya beras import. Tapi bila tengok dekat pasaran, beras import je banyak melambak-lambak. Tetapi beras tempatan langsung tak ada. Dan benda ini memang mendatangkan kepelikan. Tetapi ada satu perkara yang sentiasa didakwa oleh ramai pihak, netizen ke, rakyat biasa ke, peniaga ke apa-apa ke, iaitulah sebenarnya bekalan beras tempatan ini memang ada. Tak pernah berkurang, sentiasa cukup sebenarnya. Tetapi ada pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab telah menukarkan bungkusannya kepada beras import. Seperti mana yang telah didakwa oleh sahabat kita yang ini. Saya nak menanya kepada KPDNKK, tak kisahlah mana-mana menteri, kau kenapa bondo Allah ni boleh jadi macam ni? Salah siapa? Kau tengok sendiri. Tadi Dempi boleh boreh Jati Gold Kau tengok boreh super special. Grade super import RM42, faham? Beras putih. Sekarang ni Dan nak tahu, tak kisah kepada siapa-siapa menteri pun, ini apa pasal? Kenapa bondo Allah ni dipakai stiker? Macam ni. Super import. Tahu tak bondo ni Dan tadi dah buka sebelahnya. Kau tengok, asal super special tempatan RM26. Ini bondo Allah tu. Sekarang ni, bondo ni jadi macam ni. Kenapa bondo ni boleh berlaku? Doket mana silap Doket mana punca Ini kau yang dikatakan tak simpan stok. Bila harga ni dah melambung, kau keluar balik stok lama tu, kau letak label baru, lepas tu kau jual kepada pengguna. Macam tu. Bukan Dan nak menipu, kau tengok, ini permanent punya. Ini Ini satu, dah buat. Tadi Dan dah buka kau tengok, apa jadi? Beras super special tempatan SST. Kau tengok sekarang jadi beras putih import. Kau tukar packaging ni kau apa ni baik? Mana pihak berwajib ni macam ni kau bek kau jok? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dah kira menipu dah ni. Daripada harga RM26, itu hari masuk harga RM26, boreh ni tak ada, habis ngaban. Sekarang ni bila dah harga RM42, ada pula stok ni. Kau boleh main tanpa-tanpa je kan, super import. Daripada tempatan, boleh jadi import. Ini macam daripada RM26, kau jadikan RM42. Wah, lain macam kau punya bisnes. Ini macam punya cara tuan. Bagus. Kan, lain kali buat lagi. Ambil boreh yang mana ada tempatan sini. Tukar label kepada boreh import. Bukan mangak-mangak ni lah bondo botol.
Kesianlah rakyat. Bondo macam ni kau baik main-main. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Boreh tempatan. Apa pasal tu kau boreh import pula? Dan rasa kau ni bukan kedai runcit. Tak tahu mana datangnya. Takkanlah kedai runcit tu ada masa pula nak buat label biru, label merah tu nak tampar satu-satu. Masalah boreh ni bercampur ni. Dan baru dapat boreh ni, kau tahu tak? Ini dah satu penipuan anayo kepada rakyat. Patutnya boleh boli tu hari RM26, tunggu pula. Patutlah boreh hilang macam ni cara Sebenarnya ada banyak lagi video-video mereka yang mendakwa beras tempatan itu sebenarnya telah ditukarkan kepada beras import. Maksudnya ialah packagingnya, kalau tak patutnya beras tempatan, tapi tukar packaging kepada beras import. Padahal kandungannya adalah beras tempatan. Tetapi saya tunjuk video yang satu itu sahaja dahulu, di mana beliau telah menceritakan dengan detail betapa, nampak, ini beras import. Dia punya stiker standard, memang dia kata apa? Cetakan pada bungkusan ni macam ni. Tengok-tengok untuk yang packaging ni pula, dia pakai stiker dan sebagainya. Jadi mendatangkan kepelikan. Adakah berlaku penukaran packaging ini, penukaran label ini semata-mata untuk mengaburi mata rakyat, mata pengguna? Tapi itulah, pengguna ini bijak, bukannya bongok. Pengguna ini pandai. Takkanlah setakat letak stiker, tukar harga sebagainya, oh ini adalah beras import. Takkan bagi alasan, oh kita sebenarnya tak cukup pembungkusan beras import, jadi kita terpaksa gunakan. Gila ke nak gunakan alasan macam tu? Hai, pelik-pelik betul lah mereka ni kan. Dan secara asasnya benda ini, dakwaan ini bukan baru tuan-tuan sekalian. Dah sekian lama, sejak tahun lepas lagi dah. Bahkan perkara itu pernah diperakui oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Menterinya sendiri iaitu Datuk Seri Mohamad Sabu pada 3 September tahun 2023 telah mengakui betapa KPKM memang mengesyaki wujudnya satu sindiket menukarkan bungkusan beras tempatan kepada beras import. Berasnya beras tempatan tetapi ditukarkan bungkusannya kepada beras import untuk mengaburi mata pengguna bagi mendapatkan keuntungan yang mudah. Tetapi, beberapa hari selepas itu, pada 7 September tahun 2023, Ketua Pengarah Kawasan Beras iaitu Datuk Azman Mahmud menafikan perkara itu. Dia kata, tidak muncul perkara itu. Dakwaan-dakwaan tersebut adalah perkara yang tidak benar. Tak ada bukti dan sebagainya. Dan tak berapa lama selepas itu, dalam bulan yang sama, 18 September 2023, Mat Sabu mengatakan bahawa KPKM tidak ada bukti tentang dakwaan pihak-pihak tertentu telah menukarkan bungkusan daripada beras tempatan kepada beras import. Nampak gayanya? Kalau ikutkan, mereka sebenarnya telah mengakui benda tu. Tengok-tengok berapa hari lepas tu, oh tiba-tiba kata, oh tak ada bukti lah, tak benar lah dan sebagainya. Macam-macam lagi. Tengok-tengok tuan-tuan dan puan sekalian, laporan utusan Malaysia 18 Mac 2024, bulan lepas sebelum Hari Raya Aidilfitri. Mereka telah membongkarkan satu keadaan di mana memang terdapat sindiket seperti ini yang menukarkan beras tempatan ini, dia punya packaging dia kepada beras import dengan mengaut keuntungan lebih kurang 6 juta ringgit sehari. 6 juta ringgit lebih keuntungan mereka sehari dengan hanya menukarkan bungkusan daripada beras tempatan kepada beras import. Jadinya tuan-tuan dan sekalian, bak kata orang tua-tua, tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata. Bila orang dakwa beras-beras tempatan ini sebenarnya ada, tetapi ditukarkan bungkusannya kepada beras import, bermaksud benda itu wujud. Dia punya orang kata apa, kata-kata itu ada asasnya, tuduhan itu ada benarnya. Dan sampai sekarang kita tak nampak tindakan yang proaktif dilakukan oleh kementerian-kementerian yang berkaitan, pihak berkuasa ke apa-apa ke, untuk menyiasat betul-betul dakwaan ini. Apa yang mereka buat? Mereka sekadar pergi serbu kilang itu dengan penuh dia orang punya rombongan, dengan ketua pengarah turun, dengan itu turun ini semua. Memanglah kalau ramai-ramai turun itu, orang dah tak boleh ngadu dah. Cakap dekat kilang, kilang, tolong, cover line. Sebab sekarang menteri yang turun dengan ketua pengarah dan macam-macam lagi. So, dia orang pun sorokkanlah benda-benda yang sepatutnya orang sorok, betul tak? Ini biasa, bukan nak tuduh. Tetapi ini adalah benda yang biasa berlaku. Dah sekian lama macam ini taktik mereka. Jadi, saya tak tahulah macam mana kan kerajaan kita buat kerja. Kalau ada anak bapa kata, oh kenapa Papa Beri nak bising sekarang? Zaman-zaman dulu kenapa tak bising? Sebab ketiadaan beras tempatan ini hanya berlaku ketika zaman Madani. Zaman dulu-dulu tak pernah ada. Dah banyak kali kita ulang. Zaman Muhyiddin Yassin yang COVID itu pun beras tempatan sentiasa ada kat pasaran. Tak pernah ada masalah. Tetapi zaman Madani inilah konon-konon selepas monopoli itu dipecahkan, tiba-tiba beras tempatan itu tidak ada dekat pasaran. Dan macam saya katakan tadi, sampai sekarang kita tak nampak sebarang tindakan proaktif penguasaan yang benar-benar jitu dilakukan oleh pihak kementerian mana-mana dan sebagainya. Dakwaan masih lagi berlegar dan dakwaan ini perlulah disiasat masalahnya. Tetapi itulah,
Kita seolah-olahnya ada satu kerajaan yang sangat-sangat tidak kompeten untuk menjaga kebajikan rakyat. Sedangkan beras ini pun yang merupakan benda yang tak pernah ada masalah pun tak boleh nak jaga oleh kerajaan. Jangan cerita nak jaga benda-benda lain yang jauh lebih besar dan jauh lebih kompleks. Tengok-tengok kenyataan daripada MP Bukit Gantang, pengurus Nakol iaitu Datuk Syed Abu Sin kata, sekarang ini bekalan beras tempatan tak ada adalah disebabkan oleh kegagalan KP Kawal Selia Beras, iaitu kegagalan Datuk Azman Mahmud tadi itu. Jadi, MP Bukit Gantang kata, Datuk Azman Mahmud patut meletakkan jawatan. Kena ditukarkan sebab beliau telah gagal. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau anda tanya saya katakan seluruh kementerian KPKM itu mestilah meletakkan jawatan. Daripada menterinya sampai ketua pengarahnya, semua kena letakkan jawatan. Pengurusi Nakol pun kena letakkan jawatan. Sebab anda semua memang gagal. Bahkan kalau saya nak panjangkan lagi pun, saya nak memanjangkan agar Perdana Menteri itu sendiri meletakkan jawatan. Sebab atas tindak tanduk dan keputusan beliau lah yang memecahkan monopoli bernas satu ketika dahulu ketika awal tahun 2023 yang menyebabkan masalah-masalah ini berlaku pada ketika ini. Kalau beliau tidak bertindak ke atas kartel beras Syed Mokhtar Abu Khari itu pada satu ketika dahulu, benda ini insya-Allah kemungkinannya takkan terjadi, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab macam saya katakan, setiap tahun sebelum ini tak pernah ada masalah beras tempatan. Datang Madani, tiba-tiba beras tempatan langsung tak ada dekat pasaran. Jadi kalau nak sarankan sesiapa letak jawatan, saya sarankan daripada Perdana Menteri sampailah pengurusi Nakol, sampailah KP Kawasan Beras, semua sekali kena letakkan jawatan. Menteri-menteri pun kena letakkan jawatan sebab terbukti anda semua gagal. Itu nasib baik kita kata better tak tahu jawatan je tau. Daripada rakyat, pengguna-pengguna beras tempatan ini duk beratur depan bangunan kementerian, pergi tanya soalan ini dekat anda, masa tu anda jawab apa? Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?